Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang dihormati Miss Asha Zura binti Zakaria selaku pensyarah bagi subjek pengajian Malaysia 2. Pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk Dasar Wanita Negara. Kumpulan kami terdiri daripada 7 orang ahli kumpulan, iaitu saya, Muhammad Izzul Azri bin Zaharuddin, Amir Hamzi bin Syaril Anwar, Nurul Salsabila binti Muhammad Syarif, Nurul Huda Fatihah binti Muhammad Khairil Ashraf, Nurul Sakinah binti Mat Khairi, Kristina Safiyah binti Muhammad Zaid, Nurul Sufiyah binti Zakwan. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang pengenalan Dasar Wanita Negara. Dasar Wanita Negara adalah kesinambungan kepada Dasar Wanita Negara yang digubal pada tahun 1989 dengan mengambil kira isu, peluang, cabaran dan persekitaran masa kini yang akan datang, berteraskan berlembagaan persekutuan prinsip rukun negara dan dasar sosial negara. Dasar ini mendukung cita-cita untuk mencapai kesetaraan gender dan perlembagaan negara yang seimbang dan lestari. Dasar ini berhasrat untuk merealisasikan inspirasi kejayaan yang membangunkan modal insan yang berdaya saing dan mempunyai ketahanan diri dengan melahirkan wanita yang berilmu dan berwawasan, mempunyai daya kreativiti dan inovasi serta menghayati nilai-nilai murni. Ia juga dilengkapi dengan pelan tindakan pembangunan wanita (PTPW) bagi memperincikan tindakan yang perlu diambil oleh agensi kerajaan, pertumbuhan bukan kerajaan, NGO, sektor swasta dan masyarakat sivil untuk mencapai objektif dan matlamat Dasar Wanita Negara. PTPW mengandungi strategi yang meliputi 13 sektor, iaitu ekonomi, kemiskinan, undang-undang, keganasan terhadap wanita, kesihatan, pendidikan dan latihan, sains dan teknologi, pembuatan keputusan, mekanisme, jentera dan institusi pembangunan wanita, media, alam sekitar, suka dan kebudayaan, kesenian dan warisan. Seterusnya, saya akan serahkan kepada pembentang Nurul Huda Fatihah untuk membentangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Huda Fatihah binti Muhammad Khairul Ashraf, nombor matrik DHSU 2021263130. Saya akan menerangkan tentang objektif Dasar Wanita Negara. Yang pertama, membolehkan kaum wanita berkongsi dengan kaum lelaki dalam menerima faedah dan peluang pembangunan negara. Selain itu, untuk mengintegrasikan kaum wanita ke dalam semua sektor pembangunan negara selaras dengan kemampuan dan keperluan mereka bagi tujuan meningkatkan mutu kehidupan, membasmi kemiskinan dan menghapuskan kejahilan dan buta huruf serta memastikan negara berada dalam keadaan aman dan makmur. Manakala kaum wanita haruslah menjaga maruah diri dan tidak melakukan sesuatu perkara yang membolehkan dipandang hina oleh masyarakat lain. Yang kedua, mempertahankan dan membina kemuliaan dan kemaslahatan wanita melalui pengukuhan akhlak dan moral wanita yang terpuji. Selain itu, membangun wanita sebagai potensi sumber manusia terpenting untuk pembangunan masyarakat di negeri ini. Dan seterusnya, menggalakkan penyertaan wanita dalam proses pembangunan masyarakat dalam bidang yang bersesuaian dengan membekalkan ilmu dan kemahiran menurut keperluan semasa. Dan akhir sekali, memastikan perkongsian yang adil terhadap peluang penyertaan dan manfaat pembangunan dan pengkongsian terhadap sumber-sumber di antara wanita dan lelaki. Terima kasih di atas penerangan itu tadi, dan seterusnya saya akan memberikan pembentangan ini kepada Nur Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya, Nur Salsabila binti Muhammad Sharif, nombor matrik DHU 2021257997 akan menerangkan tentang Matlamat Dasar Wanita Negara. Matlamat Dasar Wanita Negara adalah untuk yang pertama, memajukan lagi kemampuan dan mendayakupayakan wanita dari pelbagai aspek masyarakat dan dalam semua sektor sebagai ejen perubahan kepada masyarakat yang juga penyumbang kepada pembangunan sosial negara dan ekonomi negara. Yang kedua, menyediakan persekitaran yang baik dan kondisi termasuk penggubalan dasar dan perundangan mesra wanita bagi meningkatkan lagi martabat dan kesejahteraan hidup wanita dalam semua aspek. Ketiga pula, membudayakan kesesamaan jantina lelaki dan perempuan di kalangan semua lapisan masyarakat dalam semua sektor. Dasar Wanita Negara amat berhasrat ingin menjamin pembangunan dan usaha wanita dengan mengarus perdanakan kelebihan dan kepentingan wanita untuk mencapai kemampuan mereka sepenuhnya dalam perancangan dan pembangunan negara untuk mencapai kesamaan jantina. Terima kasih kepada saudari Nur Salsabila di atas penerangan berkaitan Matlamat Dasar Wanita Negara itu tadi. Saya, Amir Hamzi bin Syari Anwar, akan menyambung pula tentang bahagian peranan dasar tersebut. Peranan yang pertama, semua agensi kerajaan, sektor swasta, pertubuhan bukan kerajaan dan masyarakat sivil perlu mengambil tindakan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh PTPW. Seterusnya, perwujudan pangkalan data pusat untuk mengintegrasikan data berdasarkan gender dari pelbagai sumber termasuk agensi kerajaan, sektor swasta, pertubuhan bukan kerajaan. Akhir sekali, pihak yang terlibat perlulah memberi sumber manusia yang berpengetahuan, terlatih dan peka gender dengan kepakaran khusus. Ia hendaklah disediakan dan sumber kewangan hendaklah mencukupi. Baiklah, kita teruskan lagi dengan pembentang seterusnya. Pada saudara Amir, seterusnya saya Kesana Safir binti Muhammad Zain akan bahaskan berkaitan strategi bagi pelaksanaan dasar. Pihak perancangan dan pembangunan wanita telah mengatur beberapa strategi bagi berjamin kecekapan, keberkesanan, keselarasan dan keseragaman atas dasar wanita. Pertama sekali, membangkitkan kesedaran, kefahaman dan kepekaan bagi kesemua pihak. Yang kedua, agensi pusat menyalurkan isu berkaitan wanita kepada institusi untuk melaksanakan dasar wanita. Yang ketiga, pihak yang bekerjasama juga merancang pengagihan sumber-sumber untuk mengendalikan program berkenaan isu wanita. Dan akhir sekali, sektor kerajaan dan di antara kerajaan dengan bukan kerajaan menjalinkan kerjasama bagi proses pemusatan usaha supaya wanita aktif dalam meningkatkan sesebuah pembangunan. Seterusnya, kita pergi kepada strategi dan pelancaran masa tindakan. Pertama sekali, memperkukuhkan unit hal ehwal wanita sebagai jentera pembangunan wanita seperti HAWA ialah jentera negara bagi kemajuan wanita di bawah Jabatan Perdana Menteri. Ini bertujuan untuk meningkatkan kuasa dan taraf HAWA bagi mewujudkan perhubungan justru menjalin kerjasama dengan kementerian atasan bagi program pembangunan berkaitan wanita di setiap peringkat. Yang kedua, mengorientasikan dasar dan tindakan agensi kerajaan seperti setiap pengumbalan tidak kira aspek dasar, perundangan, peraturan dan program dalam mana-mana sektor. Ia juga menitik beratkan soal pertimbangan berkenaan dengan sumbangan malah kesan negatif terhadap wanita. Yang ketiga, pendidikan dan latihan. Ini juga mengadakan program latihan kepekaan jantina gender sensitizing mengikut setiap peringkat bagi membangkitkan kesedaran dan komitmen sesebuah institusi tersebut. Ia juga hendaklah diadakan secara berterusan untuk kaki tangan kerajaan bagi meningkatkan pembangunan ekonomi wanita. Yang keempat, penglibatan badan-badan bukan kerajaan. Usaha negara bagi memperkuatkan pembangunan wanita adalah dengan mempergiatkan organisasi bukan kerajaan atau NGO dan badan-badan sukarelawan dalam program ini. Yang kelima, membasmi diskriminasi. Pihak terlibat hendaklah mengambil tindakan yang sewajarnya justru menjamin hak wanita untuk menggalakkan perkara yang tidak sewajarnya berlaku. Ia haruslah memperbaiki dari sudut penjagaan hak wanita seperti pakaian, perlindungan, kesihatan dan keselamatan bagi setiap individu tersebut. Yang keenam, memajukan dan menyelaraskan penyelidikan isu wanita. Setiap pengumpulan data dan maklumat hendaklah diasingkan mengikut butiran jantina dari pelbagai jenis sektor dan agensi kerajaan yang
akhir sekali, peruntukan anggaran belanjawan kerajaan yang terlibat telah meluluskan peruntukan untuk diubah supaya memenuhi pembangunan ekonomi wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Sakinah binti Mak Khairi. Saya akan menerangkan tentang rasional. Poin yang pertama yang kita boleh lihat di sini ialah mengenal pasti dan meminda undang-undang juga peruntukan yang sedia ada dan prosedur yang mendiskriminasikan wanita. Okay, contohnya seperti menentukan skop dan boleh diterima dalam konteks Malaysia. Poin yang kedua iaitu mencapai sekurang-kurangnya 30% wanita di peringkat pembuat keputusan di semua peringkat dalam semua sektor, contohnya politik. Misalnya seperti mencapai sasaran sekurang-kurangnya 30% wanita di peringkat membuat keputusan dalam sektor awam, sektor swasta, kesawatan sekerja, persatuan majikan, institusi pendidikan dan badan bukan kerajaan ataupun non-governmental organisation yang lebih dikenali sebagai NGO. Poin yang ketiga iaitu meningkatkan penyertaan dan sumbangan wanita dalam dunia pekerjaan iaitu dalam sektor formal. Maksudnya di sini ialah menambahkan peluang dan mempelbagaikan jenis latihan kemahiran dalam pelbagai bidang termasuk dalam bidang pekerjaan bukan tradisi bagi wanita. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan kepada Sufia. Terima kasih atas penerangan itu tadi. Seterusnya, saya Nur Sufia binti Zakwan akan menerangkan cabaran dasar wanita negara. Antara cabaran yang boleh didapati ialah peningkatan kes keganasan kepada golongan wanita seperti kes keganasan rumah tangga, kes rogol, sumbang mahram, pencabulan serta gangguan seksual di tempat kerja. Hal ini menyebabkan kemajuan dan kesejahteraan wanita terjejas apabila maruah seseorang wanita dianiaya. Oleh itu, usaha bersepadu perlu mengambil tindakan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap menangani isu keganasan terhadap wanita. Yang kedua, kekurangan penyertaan wanita di peringkat pendidikan, kedoktoran, falsafah serta dalam bidang teknikal dan vokasional. Hal ini berlaku kerana kekangan yang dihadapi oleh wanita terhalang disebabkan tidak mendapat sokongan oleh majikan dan ahli keluarga. Selain itu, kekurangan kesedaran wanita mengenai pentingnya pembelajaran sepanjang hayat untuk mendapat pendidikan dan latihan. Yang ketiga, kemiskinan dalam kalangan isi rumah yang diketuai oleh wanita termasuklah ibu tunggal khususnya yang tinggal di kawasan luar bandar. Oleh itu, NGC kerajaan yang berkaitan seperti sektor swasta dan NGO memain peranan untuk mengatasi kemiskinan terhadap wanita dengan menyediakan peluang pekerjaan yang bersesuaian seperti mengadakan kursus latihan perniagaan kecil-kecilan, pencucian, penjagaan kanak-kanak di rumah atau taska dan pembantu rumah. Hal ini dapat mengurangkan kemiskinan keseluruhan dalam tempoh rancangan Malaysia yang ke-9. Yang keempat, kesan perubahan iklim dunia ke atas wanita. Hal ini kerana perubahan dalam kemajuan ekonomi negara dalam penglibatan wanita untuk membangunkan pembangunan negara. Yang terakhir, yang kelima, iaitu tahap wanita dalam peringkat pembuat keputusan dan politik masih rendah. Oleh itu, sekurang-kurangnya 30% wanita di peringkat pembuat keputusan sektor awam yang diumumkan oleh YB Perdana Menteri pada 24 Ogos 2004. Pelbagai usaha yang dijalankan bagi memastikan penglibatan wanita yang aktif dalam proses membuat keputusan. Oleh itu, bulan ini menggariskan objektif dan strategi bagi meningkatkan penyertaan wanita dalam membuat keputusan termasuk bidang politik. Sekian daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya.
Bagi kesimpulan pula, penggubalan dasar wanita negara ini mencerminkan kesungguhan dan keyakinan pihak kerajaan untuk meningkatkan lagi penyertaan dan martabat wanita di dalam pembangunan secara lebih berkesan, sistematik dan juga bermakna. Memandangkan bahawa wanita juga mampu memainkan peranan yang sangat penting di dalam dan di luar rumah serta merupakan sumber ekonomi yang sangat penting untuk kemajuan ekonomi dan sosial negara. Matlamat kerajaan adalah untuk menjadikan wanita sebagai rakan yang sama penting dalam usaha membina negara yang maju.